Buletin Didik 28 Jun bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini mengumumkan pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih dengan nilai keseluruhan pakej berjumlah 150 bilion ringgit. Pakej bantuan ke-8 diumumkan kerajaan ini menjurus kepada 3 fokus menerajui agenda prihatin rakyat, menyokong perniagaan dan meningkatkan vaksinasi. 10 bilion ringgit juga diperuntukkan bagi bantuan tunai langsung untuk rakyat, pengeluaran simpanan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP serta penangguhan bayaran balik pinjaman moratorium. Pakej pemulih merangkumi kategori B40, M40 dan T20. Tamat latihan. Fokus pertama akan membabitkan bantuan tunai langsung kepada rakyat bernilai 10 bilion ringgit. Bagi memastikan bantuan kepada rakyat sehingga akhir tahun, bantuan khas COVID-19 atau BKC bernilai 4.6 bilion ringgit diumumkan. RM500 bagi bantuan kehilangan pekerjaan yang bakal memanfaatkan sejuta ahli KWSP atau perkeso. Diskaun bil elektrik antara 5 sehingga 40% dengan had maksimum 900 kWh sebulan. Fokus kedua, garan khas prihatin GKP 4.0 kepada yang layak. Program subsidi upah 4.0, penjana kerjaya 3.0 dan program pendigitalan usahawan kecil atau pupuk. Pelaksanaan iCitra KWSP serta moratorium bayaran balik pinjaman. Fokus ketiga, meningkatkan kapasiti program imunisasi COVID-19 kebangsaan dan mempercepatkan pemberian vaksin. Saya tahu dan saya faham bahawa ramai yang berhadapan dengan masalah keuangan pada masa ini kerana kehilangan pekerjaan dan tidak dapat berniaga atau bekerja seperti biasa. Kerana itu, sejak pandemik COVID-19 melanda negara kita, kerajaan telah melaksanakan 7 program bantuan dan pakej rangsangan dengan nilai keseluruhannya berjumlah 380 bilion ringgit. Setakat ini, sebanyak lebih 200 bilion ringgit telah disalurkan dan memberikan manfaat kepada lebih 20 juta rakyat serta 2.4 juta perniagaan. Belanjawan 2021 pula bernilai 322.5 bilion ringgit dan masih berbaki 100 bilion ringgit untuk dibelanjakan sehingga hujung tahun ini. Sementara itu, kira-kira 1.6 juta rakyat akan mendapat manfaat menerusi inisiatif berkaitan penangguhan bayaran balik pinjaman pelajaran. Ia membabitkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, Majlis Amanah Rakyat MARA dan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Dalam perkembangan lain, isu keselamatan cyber menjadi antara tumpuan utama kerajaan untuk melengkapkan usaha ke arah memacu pertumbuhan ekonomi negara ketika ini. Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata isu berkenaan mendapat perhatian berikutan peningkatan ancaman dan jenayah cyber sejak 3 tahun yang lalu. Jelasnya, keselamatan cyber perlu menjadi keutamaan setiap negara, terutama dalam perkara yang mendasari ekonomi dan keselamatan negara. Isu itu diberi tumpuan kerana lebih ramai rakyat negara ini melibatkan diri dalam e-dagang, manakala golongan pelajar lebih terdedah kepada bilik darjah dalam talian, sementara kerajaan terus berusaha meningkatkan kecekapan digitalisasi. But it has also become evident that this reliance has not only created new opportunities, but also open up the floodgate of threats, risks, and vulnerabilities. Irresponsible cyber criminals are exploiting the situation to carry out their malicious intents. Beliau berkata demikian ketika berucap melancarkan pameran dan persidangan pertahanan dan keselamatan cyber 2021 CIDES 2021 secara maya pagi tadi. Tambahnya, walaupun jumlah kerugian melibatkan jenayah cyber semakin berkurangan sejak 3 tahun yang lalu, fakta berhubung jumlah kes yang semakin meningkat amat membimbangkan.
Pada tahun 2019, 3,787 kes jenayah cyber dilaporkan dan jumlah itu meningkat 10% tahun lalu. Angka itu terus meningkat pada suku pertama tahun ini dengan 1,300 kejadian jenayah cyber dilaporkan. Kerugian akibat jenayah cyber pada tahun 2019 mencecah RM498 juta dan RM413 juta pada tahun lalu. Pada suku pertama tahun ini, 4,327 kes dilaporkan dengan jumlah kerugian RM77 juta. Inisiatif My Digital turut dilancarkan Februari lalu bagi menggalakkan rakyat menceburi digitalisasi dan merebut peluang untuk meningkatkan taraf hidup. Kesemua pelan tindakan di bawah Strategi Keselamatan Cyber Malaysia MCSS 2020 sehingga 2024 akan diselaraskan dengan inisiatif My Digital sebagai elemen penting untuk mencapai visi membina ruang cyber yang selamat, dipercayai dan mampan. Besar pengorbanan seorang guru dalam memastikan setiap anak muridnya mendapat pendidikan yang sepatutnya walaupun ketika mereka berada di rumah. Pemberian modul secara pandu lalu serta sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR yang disesuaikan pada sebelah malam. Antara inisiatif dilakukan di Sekolah Kebangsaan Tambun Tulang di Arau Perlis dalam menyelesaikan masalah keciciran murid. Pemberian modul latihan kepada kesemua 414 murid dari prasekolah hingga tahun 6 dilakukan secara berperingkat dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP. Selain dibantu Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta pengawal sekolah, anggota polis turut berada di lokasi bagi mengawal penjarakan fizikal. Hanya 2 waris dibenarkan memasuki kemah pandu lalu pada satu-satu masa. Setiap waris hanya mengambil masa kurang seminit kerana penyusunan fail murid telah dilakukan awal mengikut kelas masing-masing. Macam ni lagi mudah, senang. Macam ni, kalau kita main, kita habar kat cikgu kan, tu cikgu boleh tahu. Lepas tu yang satu lagi, cikgu cam muka masing-masing. Bagi menggalakkan keterlibatan murid, guru-guru di sekolah berkenaan sepakat menyediakan habuan kepada murid aktif PDPR sejak ia mula dilaksanakan tahun lalu. Mereka yang menerima ganjaran itu ialah Nur Adriana Syahira Ahmad Fidaus dan Akif Danish Rafiq Anwar dari tahun 6 dan seorang lagi murid tahun 5 Nur Anissa Zati Ibrahim. Ikut jadual yang disediakan oleh guru. Dari satu kalau ada cikgu bagi ajar sekolah terus buat. Dia masuk ke belajar? Tak pernah komplain? Tak. Macam siapa yang bagi dorongan kat adik semangat tu? Cikgu dengan ibu bapa. Apa nasihat yang cikgu selalu bagi? Mok pun selalu kata macam mana? Belajar ajar rajin dengan penting kelas. Untuk kawan-kawan buatlah kerja bagi siap untuk dapat nama yang baik. Antara kaedah PDPR yang diaplikasikan Google Classroom dan Google Meet, saluran YouTube sekolah selain penggunaan WhatsApp dan Telegram. Pada masa yang sama, pihak guru telah menekankan murid untuk memanfaatkan slot TV pendidikan di TV. Ia sebagai alternatif kepada mereka terutamanya yang mempunyai masalah capaian internet di rumah. Walaupun PDPR, jadi dengan kita pun faham setengah anak murid kita bershare peranti dan coverage yang internet di kawasan ni agak kurang stable lah. Jadi cikgu di sekolah pun mengambil inisiatif, ada yang buat kelas malam. Jadi kita pun bekalkan modul macam hari inilah, kita bekalkan modul supaya ibu bapa yang tak ada akses internet dia boleh buat berdasarkan modul yang kita bagi. Dan ada juga cikgu-cikgu yang mengajar melalui YouTube channel sekolah. Pembelajaran norma baru di Institusi Pengajian Tinggi IPT ketika ini tidak menghalang pihak universiti mengadakan aktiviti bersama pelajar. Mengambil inisiatif itu, Pusat Pembangunan Pelajar Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS mengadakan e-Festival Kurikulum UNIMAS 2021 secara dalam talian. Pelbagai aktiviti diadakan bagi merapatkan lagi hubungan pelajar dan pihak pengurusan UNIMAS. Juga bersama dengan kita, Prof. Majlis ini diadakan secara langsung menerusi aplikasi Zoom dan Facebook Live yang dikenalikan sepenuhnya oleh para pelajar yang mengambil kursus co-curriculum. Turut diadakan pelbagai persembahan dan pengumuman pemenang bagi beberapa siri pertandingan yang telah diadakan. Antaranya pertandingan fotografi, e-quiz, e-poster, e-masterchef, culture tradition dan banyak lagi.
Acara ini secara tidak langsung dapat menyerlahkan bakat para pelajar UNIMAS dan mempamerkan hasil koleksi projek akhir yang disediakan melalui persembahan berbentuk poster. Kita masih melibatkan mereka dalam berkongsikan, okey, inilah yang kita belajar. Kita menganjurkan pelbagai jenis pertandingan dan juga pelbagai jenis hasil-hasil produk yang boleh digunakan daripada kita semula. Jadi ini semua dikongsikan sedikit berbeza atas talian kepada komuniti secara amnya, dan itu merupakan salah satu hasrat Universiti Malaysia Sarawak di mana kita mendampingi komuniti walaupun dalam keadaan yang berbeza, namun usaha kita dengan komuniti ini masih berterusan. Selain pengumuman pemenang, penonton juga dibawa menyelusuri pameran yang dibina secara maya menggunakan aplikasi ArtStep. Pameran maya ini telah dibangunkan oleh 12 pelajar dan menghimpunkan lebih 70 poster hasil kerja para pelajar melalui projek kesukarelawan. Hasil pameran ini juga dikumpul dalam buku virtual menggunakan aplikasi Flipbook untuk disimpan sebagai kenangan pelajar. Majlis perasmian dan penutup disertai oleh Naib Chancellor UNIMAS, Profesor Datuk Dr. Muhammad Khadim Suwaidi. Dan penerangan oleh Wakil Sabteras. Bersua kembali, pelajar asing yang berada di negara ini menyifatkan mempelajari bahasa Melayu adalah satu keperluan dan ianya mudah dipelajari. Seorang penuntut Fakulti Perubatan UKM berasal dari Mesir mengakui lebih menguasai bahasa Melayu sejak 15 tahun menetap di sini berbanding bahasa ibundanya. Salma Wail Marzuk Abul Saud Hashim, 20 tahun, yang sedang mengikuti pengajian di tahun 1 menganggap bertutur dalam bahasa Melayu lebih memudahkannya untuk bergaul dengan pensyarah dan rakan selain meningkatkan pemahaman ketika sesi pembelajaran. Bagi saya rasa bahasa Melayu ini bahasa yang senang untuk dipelajari. Tapi perlukan praktis yang konsisten. Jadi bagi saya memang sejak dulu memang dah duduk dekat sini dan saya mula belajar bahasa Melayu di tadika dan dapat bergaul dengan jiran-jiran ketika kecil, dan sehingga besar memang sentiasa bergaul dalam bahasa Melayu memang akan jadi pilihan bahasa utama untuk bergaul. Dia yang turut meminati filem klasik karya-karya agung Allahyarham P. Ramlee juga mengakui cintakan bahasa Melayu dan negara ini disebabkan masyarakatnya yang berbudi bahasa dan mengamalkan nilai murni selain mahu kekal menyambung pengajian di Malaysia disebabkan kualiti pendidikan negara ini antara terbaik di dunia. Spesies burung hudhud yang bersarang dan membiak di Taman Tasik Taiping pada April lalu kembali mencetuskan keterujaan peminat dan pemerhati burung hijrah. Situasi itu selepas pasangan burung yang sepatutnya kembali berhijrah sebaliknya membiak untuk kali kedua di lokasi itu hanya dalam tempoh 3 bulan. Taman Tasik Taiping yang berusia lebih 100 tahun menjadi habitat kepada puluhan spesies burung termasuk kumpulan burung hijrah. Pasangan burung hudhud yang jarang ditemui di negara ini kali pertama dikesan bersarang di pohon cemerlang pada April lalu, sekaligus mencetuskan keterujaan khususnya komuniti pemerhati burung. Keterujaan bertambah apabila 3 ekor anak hudhud menetas dan terbang keluar dari sarang pada pertengahan Mei lalu. Kumpulan burung itu kemudiannya didapati tidak berhijrah seperti kebiasaannya mengikut peredaran musim sejuk. Hujung bulan 5 dengan awal bulan 6 dia bersarang kali kedua, dan kita memang buat kawalan lah, staf kaki tangan Zoom memang bertugas setiap hari untuk melihat keadaan burung itu, dan kita dapati anak yang awal pun masih berada di kawasan sini, dan ibu dan bapa telah mula bersarang kembali,
Anak pun dah menetas, kita boleh dengar bunyi anak-anak dia. Bagi memastikan sarang tidak diganggu, pemantauan 24 jam dilakukan Majlis Perbandaran Taiping MPT dengan kerjasama Zoo Taiping, Perhilitan dan Pertubuhan Kelestarian Ekosistem Alam. Jumlah anak burung yang menetas belum diketahui dan dijangka mengambil masa sehingga 3 minggu lagi sebelum keluar dari sarang. Sekiranya keluarga hud-hud ini menjadikan Taman Tasik Taiping sebagai habitat kekal, ia bakal memberi nilai tambah ekor pelancongan di bandar warisan berkenaan. Bersua kembali. Menyedari hakikat cabaran dihadapi masyarakat berdepan pandemik COVID-19, mungkin ada inisiatif boleh dilakukan bagi meredakan tekanan. Sebagai tanda penghargaan atas usaha dan pengorbanan petugas barisan hadapan, seorang pengusaha kedai makan di Sri Iskandar Perak tampil dengan inisiatif mengagihkan makanan percuma kepada golongan itu. Selain diberikan secara pandu lalu, bungkusan makanan tengah hari itu turut dihantar kepada petugas Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Serbaguna Sri Iskandar. Menurut Salami Mat Tahir, ia dibuat bagi menghargai penat lelah petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus menjaga keselamatan penduduk sejak penularan COVID-19. Meskipun perniagaan sedikit terjejas ekoran pelaksanaan PKP penuh ketika ini, ia bagaimanapun tidak dapat dibandingkan dengan pengorbanan dicurahkan mereka. Memandangkan PKP pun dah bersambung lagi, jadi kita cuba untuk membantu meringankan sikit beban frontliner ni yang sedang bertugas. Jadi yang termampu kami buat sekadar memberi makanan dan minuman secara percuma lah. Makanan percuma itu turut diagihkan kepada petugas barisan hadapan lain seperti pengantar makanan. 300 bungkusan makanan disediakan untuk diagihkan kepada anggota keselamatan serta petugas kesihatan yang berkhidmat di sekitar daerah Perak Tengah. Setiap petugas hanya perlu hadir ke kedai makanan dengan memakai baju seragam atau menunjukkan pengenalan diri untuk mengambil set nasi berserta kari kambing yang disediakan. Salami berharap lebih ramai pihak tampil memberi sumbangan kepada golongan itu sebagai tanda sokongan seterusnya menaikkan semangat mereka untuk terus berkhidmat. Pokok kelapa atau pokok nyiur adalah sejenis tumbuhan yang hidup subur di kawasan pesisir pantai. Tumbuhan ini juga banyak terdapat di desa dan luar bandar. Pokok kelapa mempunyai banyak kegunaan kepada kita. Hampir setiap bahagian tumbuhan ini boleh digunakan. Isi buah kelapa muda boleh dimakan begitu saja atau dibuat kuih muih dan biskut. Air kelapa pula enak diminum bagi menghilangkan dahaga dan menyejukkan badan terutamanya pada hari panas. Isi buah kelapa tua yang telah diparut boleh diperah menjadi santan untuk masakan kari dan nasi lemak. Isinya juga boleh diproses menjadi minyak, sabun dan margarin. Batang pokok kelapa yang panjang dan keras sesuai untuk dijadikan titi untuk menyeberangi sungai atau parit. Sabut kelapa boleh dibuat tali, berus dan bahan api. Tempurung kelapa mampu menghasilkan cenderamata dan barangan hiasan. Daun pokok kelapa pula boleh dijadikan atap dan sarung ketupat. Dan lidinya pula boleh diikat untuk dijadikan penyapu. Bola sepak Copa America, rekod 10 kemenangan berturut-turut pasukan tuan rumah Brazil tercalar apabila diikat Ecuador 1-1 pada aksi terakhir kumpulan B.
Brazil yang telah pun layak ke suku akhir tidak menurunkan beberapa pemain utama termasuk Neymar pada aksi terakhir menentang pasukan yang telah pun tersingkir Ecuador. Ecuador nampak lebih meyakinkan pada awal permainan dengan gerakan-gerakan berbahaya termasuk percubaan Ine Valencia pada minit yang ke-11. Bagaimanapun minit yang ke-37, skuad Samba menemui penyudah yang dicari apabila Ader Militoa menanduk masuk gol pertama. Gol pendahuluan itu nyata tidak menggentarkan Ecuador yang membalas pada minit yang ke-53 babak kedua hasil percubaan Angel Mena. Keputusan kekal sehingga aksi tamat dan Brazil menamatkan kempen kumpulan selaku pendahulu dengan 10 mata. Manakala Ecuador akur tersingkir apabila melakar 3 keputusan seri dan sekali tewas untuk berada di tangga keempat dengan 3 mata. Pembuatan manisan aprikot di Syria yang khususnya popular pada bulan Ramadan mengakhiri paparan buletin didik malam ini. Saya Charles Mohon, salam hormat dan kita jumpa lagi.